Kita ayat mana ya? Sampai ayat 52 hari tu. Ini start ayat 53 Ustaz. Itu 53. ayat 41 sampai 52 Quran dan penolakan daripada orang kafir Quraisy. Sekejap Kak Liza buka majlis dulu ya Ustaz. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sama ayat 53 Ustaz. 53. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang lalu adalah tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy ni tetap menolak Quran walaupun telah didatangkan, dihidangkan buat mereka panduan-panduan, bentuk peraturan bagi memudahkan hidup mereka. Peraturan yang Allah beri ini untuk memudahkan hidup kita. Tinggal lagi sebab kita kadang banyak salah faham dan tak mahu berfikir. Banyak salah faham dan tak mahu berfikir. Contohnya, bila Allah Subhanahu Wa Taala menggelarkan dirinya sebagai Rabb, menggelarkan dirinya sebagai Tuhan, Rabb. Dan Rabb ini ada pasangan. Rabb ini ada pasangan. Pasangannya apa? Abdun. Pasangannya hamba. So, selain daripada Tuhan, kita adalah hamba. Tetapi kerana manusia ini, dia ada trauma terhadap perkataan hamba tu. Sementara ada terjadi dalam sejarah hidup manusia itu sendiri, ada orang yang terlalu melampau batas, menjajah negara orang lain dan menjadikan negara yang dijajah itu sebagai hamba. Dan benda ni dipersetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkannya dalam bentuk ayat Quran. Kan? Surah apa? Suratul Naml. Surah An-Naml, pernyataan daripada Ratu Balqis bila ada kuasa, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Dia kata kalau ada raja yang pergi masuk satu kampung, satu bandar, dia akan buat kerosakan, dia akan hancurkan bangunan, buat kerosakan di negara itu, dan dia akan jadikan orang-orang yang mulia, kan, penduduk yang mulia menjadi hina, diperhambakan. Wa kadzalika yaf'alun, begitulah biasanya terjadi. Pernyataan ini datang daripada seorang ratu yang sedang menyembah matahari. Pernyataan ini datang daripada orang kafir yang belum kenal Tuhan. Tapi kerana Quran ini berdiri atas neraca kebenaran, maka walaupun perkataan itu datang dari orang kafir, dia ada nilai kebenaran. Allah letak dalam Quran. Nah, itu berharganya kalimah ni. Fakta yang terjadi di sepanjang zaman. So, kerana itu, kerana istilah hamba itu membawa makna yang menekan, makna yang depres,
Maka manusia mengambil tanggapan. So, hamba ini untuk jadikan dia gembira, dia perlu dibebaskan. Kan mengikut pertimbangan manusia, seorang hamba untuk jadikan dia gembira dan happy, dia perlu dibebaskan dari cengkaman tuan dia. Dia perlu dimerdekakan. Dia perlu dimerdekakan. Problemnya ialah manusia melihat semua tuan sama. Sehingga menanggap apa yang Tuhan tawarkan pada kita ni hamba juga sama. Lalu dilihat undang-undang dan peraturan Tuhan itu menekan. Dia tidak bebas. So, Barat dengan idea Tuhan ini mengekang, menekan. Tidak bebas. Lalu untuk jadi manusia yang happy, dia perlu dibebaskan dari cengkaman-cengkaman beragama ni. Nampak tak idea tu? So, bila kita orang Islam willingly nak jadi hamba, diorang cannot brain. Diorang cannot brain. Maka dituduhlah, ini orang-orang Islam ni sudah di brainwash, sudah didoktrin, ortodok, jumud, terikat. Kita perlu progresif. Manusia ini perlu berkembang. Manusia perlu bebas. Manusia perlu ada hak asasi manusia. Begitu. Ni sempena merdeka ni. Dan kerana itulah berlaku pertembungan idea, budaya, gaya hidup antara orang yang nak din ini dengan orang yang menolak agama. Kan kadang kita pelik, kenapa diorang tak nak? Kenapa diorang tak nak? Kenapa diorang rasa agama ni mengekang? Ya, sebab pemahaman terhadap hamba dan perhambaan tu. Hamba dan perhambaan. Sebenarnya kalau jadi hamba Allah, kita dibebaskan daripada banyak hal. Contoh, kita tak perlu kisah tentang apa orang cakap. Itu satu pembebasan jiwa yang sangat hebat. Bayangkan kalau kita terikat dengan apa yang orang pandang dan orang cakap. Dan berapa ramai orang yang ada pandangan masing-masing. Cuba letak diri anda untuk dapatkan nasihat daripada netizen. Tak payah netizen seluruh dunia. Netizen Malaysia cukup. Tak payah daripada 3 bangsa besar. Cukup dari 1 bangsa besar, Melayu. Bingung kita. Tapi bayangkan kalau kita hanya ada satu pihak yang kita perlu puaskan. Kita hanya ada satu pihak yang kita perlu puaskan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding kalau kita nak memuaskan banyak pihak, memuaskan hati banyak pihak, anak, suami, isteri, jiran, ketua kampung, kan itu lebih terseksa. Kita hanya tumpu satu je. Hanya patuh arahan satu je. Multiple arahan lebih haywire. Itu merdeka. Bagaimana kita nak merdekakan diri, hilangkan ikatan-ikatan
yang tidak kekal menuju kepada ikatan yang kekal. Nartizen. Itu istilah baru tu, nartizen. So, dalam pada Allah menerangkan tentang bagaimana manusia menolak Quran, ada undang-undang dan peraturan yang memudahkan. Ada satu lagi pihak yang Allah kata, engkau jangan lupa benda ni. Apa dia? Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan pada hamba-Ku supaya mereka berkata dengan kata-kata yang baik. Kenapa kata-kata yang baik ni? Sebelum tu tentang apa? Tentang mereka-mereka yang menolak akan ada hidup kembali. Allah beri pernyataan sarkastik tak apa, sebab dia layak, dia mencipta. Dia beri perkataan yang bombastik kepada orang kafir, tak mengapa. Tapi kita sebagai hamba, kita tak ada privilege itu. Kita tak ada privilege itu. Tuhan bercakap dengan hamba, ya, dia boleh guna apa bahasa dan bagaimanapun bahasa tu. Tapi kita sesama hamba, kita tak ada privilege itu. Maka arahan dari Allah ialah yaqulul lati hiya ahsan. Kalau mereka bercakap dengan nada yang tak elok, anda kena respon dengan nada paling baik. Kenapa? Sebab jangan lupa ada campur tangan syaitan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan akan menyucuk kamu berdua. Katalah, saya bercakap dengan kurang sopan dengan Kak Liza. Nasihat daripada ayat ini, Kak Liza kena respon dengan cara lebih baik. Sebab bila Kak Liza curah lagi minyak, saya makin terbakar, Kak Liza makin terbakar. Syaitan cucuk kita berdua. Syaitan bukan hanya cucuk orang yang menerima, orang mukmin yang menerima. Syaitan bukan hanya mempengaruhi kita, syaitan juga mempengaruhi orang sebelah sana. So benda ni latihan berpanjangan. Benda ni latihan berpanjangan. Kalau kita ambil konteks lain, memandu kereta, selalunya yang agresif, tak kira lelaki perempuan, tak kala memandu, kita akan jadi agresif. Kita akan jadi agresif. Kita pelik macam mana orang kat depan ni memandu cara macam ni, sedangkan jarak dia dengan kereta depan lagi satu sangat jauh. Dia pula lane kanan. Dia boleh memandu leha-leha macam tu. Sedangkan kita nak cepat ni. So katakanlah kita bertindak, orang yang kat belakang ni bertindak melulu. Okay? Kita dah tengah panas ni. Tak faham kenapa dia boleh bersantai-santai pagi Isnin orang berlekas-lekas nak pergi kerja. Tanpa kita tahu siapa ada kat dalam. Cermin gelap. Bila kita potong kereta tu dengan cara yang berbahaya. Sehingga dia terpaksa break kecemasan. Kita dah geram. Kegeraman kita tu hasil daripada cucukan syaitan tu. So lepas syaitan cucuk kita, dia cucuk pula orang sebelah sana. Dan orang yang memandu slow tadi ni terpaksa break emergency sebab kita potong dengan berbahaya, maka dia pula naik angin. Dia mula cucuk kita. Maka berlakulah apa yang tak patut berlaku. Kejar mengejar, langgar melanggar, turun kereta bergaduh. Syaitan tepuk tangan. Syaitan tepuk tangan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Benda ni manusia lupa. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ingat bahawa syaitan tidak pernah berusaha mendamaikan sesama manusia. Sebab kita ni musuh dia.
Allah yang declare syaitan musuh manusia. Bila disebut musuh, dia selama-lamanya tak pernah whatsoever membuat sesuatu yang menjadikan manusia sejahtera. Musuh. Ada musuh nak berdamai? Tak. Apa yang dia buat semuanya nak menyusahkan, nak menghancurkan manusia. Musuh. Dan bila Allah sebut musuh, kita kena perangi. Kan, perkataan-perkataan yang digunakan ialah musuh, perang, dan dia ada kaitan dengan apa? Tentera. Dia ada kaitan dengan tentera. Dan ada beberapa ketika Allah kata orang beriman ni tentera Allah, kan? Tentera. So, tentera dia tidak bergerak seorang-seorang, dia bergerak berpasukan. Okay? Idea hamba Allah ni sebagai tentera, dia tidak bergerak seorang-seorang, dia bergerak secara berpasukan. So, rupanya Kak Liza, Kak Syida, Kak Liana, Puan Syarifah, Nurul Ain, kita semua satu pasukan. Kita semua satu pasukan. Dan tentera ada disiplin. Tentera saling bantu-membantu. Tentera ni saling kuat menguat. Kita ada disiplin. Dan sebagai satu pasukan, berdisiplin, kerjasama yang kukuh, kita dengar arahan daripada satu komander. Dan arahan daripada komander kata, syaitan tu musuh. So, kita kena secara kolektif, bersama menganggap, satu musuh tu perlu diperangi. So, apa pun berlaku antara kita. Kita mungkin tak setuju dengan Kak Liza, mungkin tak setuju dengan Kak Syida. Itu secondary. Kita kena utamakan syaitan sebagai musuh. Kalau berlaku pergeseran antara kita, selesaikan segera supaya kita punya matlamat, kita punya aim tidak lari. Yes, kena jelas musuh kita satu je. Tapi nampaknya kita sedang menari di gelanggang pujuk rayu syaitan. Musuh kita satu je. Manusia bukan musuh kita. Musuh kita syaitan. Dan musuh tu nyata. Nyata permusuhannya. Nyata permusuhannya. So, nasihat-nasihat tentang jangan jangan buruk sangka, jangan mengumpat, jangan pandang rendah, la yaskhar, jangan sarkastik. Itu semua membantu untuk kita dalam satu pasukan yang harmoni. Musuh kita syaitan. Apa ingat syaitan nak duduk diam, tengok kita melakukan 14 peraturan yang terdahulu ke? 13 peraturan terdahulu. Dia duduk diam je, tak nak buat sesuatu. Hoi. Dia musuh. Dia tu musuh. Dia tu musuh. Yes. So, kalau kita boleh boleh menerangkan pada rakan-rakan, pada keluarga, bagaimana sepatutnya kita menanggap syaitan sebagai musuh, itu satu step untuk kita boleh sama-sama jadi satu pasukan, berjuang sama-sama. Sebab nanti ayat di bawah Allah terangkan tentang
asal usul syaitan. Asal usul syaitan. Rabbukum a'lamu bikum. Allah tahu apa yang berlaku dalam kalangan kamu. Allah tahu apa keadaan. Rabbukum a'lamu bikum. In yasha' yarhamkum. Kalau dia nak diberi rahmat pada kamu. Au in yasha' yu'adzibukum. Kalau dia nak dia azab kamu. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Dan kami tidak utuskan pada mereka sebagai wakil yang menguasai urusan mereka. Apa maksud dia ni? Apa maksudnya? Allah tahu apa yang berlaku. Your struggle, kadang kita tak faham mana musuh, mana kawan. Allah tahu itu semua. Dan Allah kata, kalau kami nak, kami boleh saja rahmatkan kamu semua, boleh kamu berjaya menang lawan syaitan. Atau kalau kami nak, kami boleh saja memberikan syaitan kuasa penuh supaya kamu semua diazab. Allah boleh buat begitu. Akan tetapi aku tidak utuskan engkau, wahai Muhammad, ke atas mereka untuk engkau jadi wakil. Sama seperti tanggapan orang Kristian menjadikan Isa sebagai wakil. Tak, engkau bukan begitu. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Kami tidak jadikan engkau sebagai wakil bagi mereka. Tak, mereka kena usaha sendiri. Mereka kena kenal pasti sendiri. Mereka kena baca Quran. Mereka kena faham benda ni. Tentang duduk letaknya syaitan sebagai musuh. Itu seawal penurunan Nabi Adam. Allah dah bagi tahu dah, syaitan ni musuh, syaitan ni musuh. Tapi sejauh mana kajian kita, bacaan kita tentang melihat syaitan tu musuh. Iblis Talbis. Buku Iblis Talbis tu dah habis baca? So tumpuan kita, pendidikan kita, silibus kita tentang syaitan tu musuh, ada tak dekat sekolah? Sekolah agama. Ada tak? Tak ada. Tebalkan buku tu. Sekolah agama. Tak ada. Mengenal pasti musuh. Sebab kita tidak pun menanggap yang kita ni tentera. Ya Allah suruh anggap musuh, kita tak jadikan musuh. Malah kita jadikan apa? Kawan. Sedara. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dua kutub berbeza. Dua kutub berbeza. Allah kata syaitan tu musuh, tak, kita lebih rela membazir untuk jadikan dia kawan. Okey. Kemudian. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Allah bukan sahaja tahu diri kamu, tapi Allah tahu siapa yang ada di langit dan di bumi. Wih, bayangkan tuan-puan, ayat ni dengan ayat di atas. Pertama Allah kata Allah tahu per individu. Allah tahu Kak Syida, Allah tahu Nazri, Allah tahu Kak Liza. Ayat selepasnya Allah tahu setiap individu. Biman fis samawati wal ardi. Langit tu 7 lapisnya. Allah tahu setiap individu dalam setiap lapis, bukan saja di langit, tapi di sini, di tempat yang paling rendah ni, bumi. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Dan kami muliakan, kami lebihkan sebahagian nabi berbanding yang lain. Wa ataina Dauda zabura. Dan kami telah beri. Contoh, kami lebihkan nabi berbanding yang lain, kami beri Nabi Daud kitab Zabur. So, bukan bermaksud nabi dapat Quran, nabi lebih berbanding yang lain. Tak. Dia ada kelebihan masing-masing. Kenapa begitu?
Allah nak kita lihat manusia, jangan jadikan musuh. Dia ada kelebihan. Sama seperti Nabi, kami jadikan ada kelebihan masing-masing. Nabi yang ni dapat bercakap dengan Allah di dunia. Nabi yang ni boleh menghidupkan orang mati. Nabi yang ni dapat unta. Unta tu special dari Allah. Nabi yang ni ada tongkat. Nabi yang ni boleh bina bahtera. Setiap Nabi ada kelebihan. Maka kita perlu memandang manusia ni ada kelebihan. Ada kelebihan. Jangan jadikan dia musuh. Dia lebihnya di situ. Qul ud'u allazina za'amtum min duni. Maka katakan, selepas daripada Allah perkukuh hubungan kita sepatutnya dengan manusia yang lain, memperkukuhkan supaya kita berada dalam satu pasukan, membina disiplin bersama. Namun ada manusia yang masih tak nak ikut. Masih tak nak ikut. Masih berdegil. Masih degil. Maka Allah kata, Qul ud'u allazina za'amtum min dun. Kalau kamu tak nak ikut peraturan Allah, maka silakan. Kamu serulah orang-orang yang kamu dakwa boleh beri pertolongan selain dari Allah. Kenapa tiba-tiba seru pertolongan? Tuan-puan, bila tentera, bila ideanya adalah tentera, ketenteraan, kita perlu berperang, berjuang. Dan tentera, dia takkan boleh menang tanpa ada sistem sokongan yang membantu. Kalau tentera dengan pasukannya pergi bodoh-bodoh macam tu, tanpa kelengkapan, tanpa alat, tanpa teknologi, tanpa maklumat, tanpa ada idea musuh tu di mana, walaupun lengkap teknologi ni, tanpa ada idea musuh tu di mana, mereka tetap akan tewas. Mereka tetap akan tewas. So sekarang ni, yang menawarkan bantuan, yang declare dia nak bantu, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali, pelindung, pembantu orang beriman. Yang declare nak bantu ni Allah. So orang yang tak nak, dia seolah-olah dia declare, tak, aku tak perlukan bantuan Allah. Berat tak benda tu? Berat. Orang yang tak nak undang-undang Allah ni, orang yang tak nak hidup dengan cara Islam, tak nak baca Quran, dia seolah-olah declare, tak, aku tak perlukan Tuhan. Maka Allah kata, Qul ud'u allazina za'amtum min duni. Serulah orang-orang yang boleh bantu kau selain Allah. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Maka sudah tentu mereka, orang yang kau seru tu, tidak berkuasa menghapuskan bahaya dari kamu dan tak dapat memindahkannya. Bukannya tolong, hapuskan bahaya, nak pindah pun tak mampu. Kalau tolong, keluarkan dari bahaya. Ini nak hapuskan, nak pindahkan pun tak mampu. Ui. Allah punya ayat tu yang mahal. Ayat dia tu yang lain dari yang lain. Biasanya kalau kita minta pertolongan, katalah kita dalam bahaya, kita berharap agar orang yang tolong kita ni keluarkan kita dari bahaya. Allah kata orang yang datang nak tolong kau tu, yang kau seru nak tolong, dia tak mampu nak tahan bahaya ni. Bukan keluarkan kau. Bahaya tu sendiri dia tak mampu nak tahan.
dan nak pindah. Jangan kata engkau, dengan dia sendiri dalam bahaya. Macam tu. Jangan kata engkau nak selamat, dia sendiri tak selamat. Ui, dahsyat. Dahsyat. Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru, kan, wali-wali yang mereka seru, Qadir Jailani yang mereka seru, mereka itu sendiri sebenarnya mencari jalan menuju Tuhan. Ialah berhala yang mereka buat ni dari apa? Batu. Batu tu makhluk Allah. Batu tu sendiri punya taat dengan Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Batu itu sendiri sentiasa berhubung, wasilah dengan Allah, mohon bantuan, mohon perlindungan. Disembah matahari, matahari itu tunduk dan taat pada perintah Allah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka semakin nak mendekat, siapapun mereka, mereka semakin nak mendekat, akrab, semakin nak mendekat, wa yarjuna rahmatah, dan mereka berharap kepada rahmat Allah, wa yakhafuna azabah, dan mereka takut kepada azabnya. Inna azaba rabbika kana mahzura. Azab dari Allah itu sepatutnya ditakuti. Kana mahzur, yang sepatutnya ditakuti. So rupanya kalau orang-orang kafir ini kekal dengan idea dia nak menyembah sesuatu selain Tuhan, sebenarnya dia berseorangan. Dia berseorangan. Dia yang memilih untuk itu, sedangkan batu yang disembah makhluk Allah, matahari yang disembah makhluk Allah, yang takut pada azab Allah, yang mengharap rahmat Allah. Dan nasihat Allah pada kita, azab Allah itu patut ditakuti. Mahzura. Suatu yang kamu tak boleh nak minta keuzuran. Suatu yang kamu tak boleh minta keuzuran. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Dan negeri-negeri yang kami binasakan sebelum kiamat. Au mu'adzibuha, atau kami azab dengan azab yang syadida, yang berat. Kana dzalika fil kitabi mastura. Semua itu sudah tertulis dalam kitab. Semua itu sudah tertulis dalam kitab. So, Allah dah bagi tahu negeri ini dia sudah ada tarikh di azab. Itu Allah punya ketetapan. Contoh Al-Aqsa sudah ada tarikh untuk dibebaskan. Yang tahu siapa? Allah. Adakah itu zalim? Tak. Dataran Merdeka sudah ada tarikh untuk dijadikan event Hari Kebangsaan. Okey, Dataran Merdeka sudah ada tarikh. Sudah di-booking awal-awal. So, mereka-mereka yang dapat maklumat penutupan jalan untuk ke KL, dia lalu tak jalan tu? Tak. Yang komplain ni siapa? Yang tak ambil tahu. Yang tak nak baca arahan. Yang tak nak ikut peraturan. Al-Aqsa sudah pun ada tarikh pembebasannya.
Yang tak tahu kita bila tarikh tu, tapi kita usaha untuk sama-sama gembleng tenaga, hantar bantuan untuk pembebasan tu. Kita nak menempa nama, sama-sama nak bebaskan. Bukan usaha kita pun, tapi Allah sudah, Al-Aqsa bebas bukan kerana usaha kita. Tapi Allah beri peluang siapa-siapa nak contribute sebelum dia dibebaskan. Kampung tu, kampung Ad, kaum Samud, kampung dia tu sudah ada tarikh untuk diazab. So bagi mereka yang berhati-hati nak ikut patuh kepada arahan, dia tak adalah contribute untuk melayakkan dia diazab. Tapi bagi orang yang tak nak ikut, dia sebenarnya melayakkan diri untuk sama-sama diazab dengan kampung tu. Dia memilih untuk diazab. Ni antara ayat 58. Tiada sebuah negeri melainkan kami akan binasakannya sebelum kiamat, atau kami seksa penduduknya dengan azab. Dan semua tu dah tertulis. Maksud dah tertulis, kampung tu memang akan diazab. Tapi sama ada manusia di situ nak percaya cakap Rasul yang kami datangkan atau tidak. Kalau dia percaya, that's it. Dia selamat dari azab. Kalau dia tak percaya, lah memang kami nak azab kat situ. Kau terimalah akibat dia. So maksudnya Allah tidak zalim. Allah sudah tentukan. Tapi engkau tak nak dengar. Dah bagi tahu rokok ni membinasakan, dah bagi tahu dah. Tapi tetap nak merokok. Dah bagi tahu mencuri tu Allah tak suka, tapi engkau buat juga. Sebab kalau engkau tak mencuri, hidupmu lebih senang. Hatimu lebih sejahtera. Kau tidak dalam ketakutan, asyik nak melarikan diri daripada orang. Itu bukti undang-undang yang Allah beri ini benar-benar memerdekakan manusia. Hati lebih sejahtera. Tapi manusia, dia tak nak ikut undang-undang, akhirnya hati dia sengsara. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Dan tiada yang menghalang kami dari menghantar mukjizat. Tiada yang menghalang Allah daripada mengirimkan bil ayat, mukjizat yang mereka minta. Illa an kazzaba bihal awwalun. Kami boleh je nak bagi mukjizat seperti mana yang mereka minta. Tapi telah terbukti generasi terdahulu bila dapat mukjizat mereka tolak. Wa ataina samudan naqah. Contohnya, kami beri Samud an-naqah, unta. Bukan sembarang unta, kami yang beri tahu. Mubsiratan. Terang. Unta sebenar, bukan hologram. Bukan patung. Unta sebenar. Fazalamu biha. Malah unta yang kami beri itu, bukan kami tak beri peraturan. Unta ni diberi bagi minum, jangan disakiti, ada peraturan-peraturannya. Fazalamu biha. Mereka menzaliminya. Dengan unta pun dia tak puas hati. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak turunkan mukjizat melainkan untuk beri amaran. So tuan-puan, mukjizat Quran ini, dia bukan untuk kita happy-happy, rasa kagum. Wah, kagumnya Quran. Bukan berhenti hanya di situ. Quran itu ya mengkagumkan. Tapi Allah tak nak kita hanya berhenti pada kekaguman. Allah nak
dengan kita kagum pada Quran itu membawa kepada ketaatan. Kan di hujung surah Maidah, antara surah terakhir diturunkan, surah yang ke-112 diturunkan. Di hujung-hujung hayat Nabi. Kan hujung surah Maidah tu peringatan keras dari Allah tentang mukjizat ni. Tentang mukjizat. Tak dengar. Tak dengar? Allah kesian. Di hujung-hujung surah Maidah tu tentang cerita Nabi Isa dengan Hawariyun yang minta turun makanan dari langit. Pernyataan keras dari Allah, inni mu'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Bila aku dah turunkan mukjizat, kalau kamu tolak, aku akan azab dengan satu azab yang tak pernah aku azab manusia-manusia sebelum ni. So, luckily, Quran ini dia bukan sekadar mukjizat, tetapi dia juga adalah message. Lalu boleh jadi orang-orang yang menolak Quran, dia masih dianggap sebagai menolak message, bukan menolak mukjizat. Yang bahaya ialah kita sudah lalui mukjizat Quran tu. Kekaguman kita, betapa Quran tu menyentuh hati kita, kita rasa lemah dan tak berdaya berhadapan dengan Quran. Apa bahayanya? Kita lama-kelamaan menjadi semakin engkar. Kerana kita rasa, aku dah tahu Quran. Well, aku tahu dekat mana selok-belok nak lari daripada undang-undang ni. Itu bahaya. Kita takut semakin kita tahu Quran, semakin lama kita berdamping dengan Quran, hati kita semakin keras. Yang sepatutnya mukjizat tu melemahkan kita. Tapi orang yang biasa ditekan ini, dia akan membina satu sikap, kalau tidak berdendam, dia melawan. So, hati yang benar-benar ditempa oleh Quran, sepatutnya dia menjadi semakin humble, semakin tunduk, bukan menjadi, lah aku tahu Quran kot, kau tak payah nasihat lah. Aku pentadabbur terkenal keluar masuk TV. Korang siapa nak nasihat aku? Masa. Itu jam. Inni u'adzibuhu ahadan la u'adzibuhu. Inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Oh. Itu jam. Kemudian, itu tentang, masih lagi tentang, ulangan tentang Quran. Mukjizatnya. Kan tadi tentang Quran. Kemudian bagaimana manusia yang menolaknya. Kemudian Allah bagi tahu tentang tentang kebergantungan pada Allah, hubungan kita dengan manusia, dan seterusnya Allah kata wa idz qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Dan ketika kami wahyukan kepadamu bahawa sungguh Allah ahata binnas, Allah punya pengetahuan terhadap manusia ini meliputi setiap inci. Tak ada yang terlepas. Ahata, tak ada yang terlepas. Ayat ni lebih kurang ayat di atas. Wallahu a'lamu. Kan rabbukum a'lamu bikum. A'lam ni ilmu.
Kan? Ilmu ni apa? Ilmu ni teori. Ilmu teori. Ahata praktikalnya. Ahata tu praktikal. So kita mungkin ada teorinya, tapi macam mana nak implement tu kita tak tahu. Arkitek dia buat lakaran bangunan. Yang nak menggayakan, nak menjadikannya tu engineer. Engineer pula dia buat kira-kira okey, besi sekian, simen sekian, batu sekian. Untuk jadikan bangunan tu kukuh sekian perlu. Yang nak menggayakannya, yang nak menjadikannya tu buruh. Tenaga buruh tu. Dan buruh pula dia ada tenaga mahir dan separa mahir. Semua tu Allah ada. Apa tu termasuk semua tu. Praktikalnya macam mana? Kita perlu berapa ramai manusia terlibat untuk bina KLCC misal kata. Allah memiliki semuanya. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tiadalah kami jadikan pandangan yang telah kami perlihatkan padamu. Kan ini surah Isra kan? Kami tidak jadikan apa yang kamu lihat, kami tidak jadikan pandangan yang kami telah perlihatkan kepadamu kecuali dia menjadi ujian berat kepada manusia. So, perjalanan Nabi itu Allah kata itu ujian. Bukan nikmat, itu ujian. So, selamanya di dunia, kita kena bersedia menghadapi ujian. Bukan menikmati. Bukan merasakan tu nikmat, tak. Ujian. Kita kena bersedia menghadapi ujian. Kan tentera kan dalam keadaan siap siaga. Tentera kan dalam keadaan siap siaga. Kita ni banyak topi Allah beri. Kadang Allah beri kita topi petani. Kadang Allah beri kita topi anak. Kadang Allah beri kita topi ibu. Bila kita melalui Quran ni kan. Beri kita topi ibu, beri kita topi pelajar, beri kita topi tentera. Dan bila sebut tentang Isra' Mi'raj, Allah kata ini ujian. Dan wasyajaratal mal'unata fil Quran. Alamak. Ini apa benda ni? Apa maksud tu? Wasyajaratal mal'unata fil Quran. Saya pernah dengar Ustaz Syahari jelaskan ni, tapi saya lupa. Wasyajaratal mal'unah. Okey. Asyajarah. Ada beberapa tempat yang Allah kaitkan asyajarah ini dengan kalimah, perkataan. Perkataan yang baik seperti akar yang kukuh dan dahannya tinggi ke langit. Kalimah thayyibah. Dan kalimah yang buruk itu yang tak tahan di bawah debu. So, pohon ni, kejap kita tengok celik tafsir. Pohon ni lazimnya diibaratkan macam kita punya tumbesaran kan. Surah Isra. Ayat
Ini ayat 60. Wasyajaratal mal'unah. Pokok yang dilaknat. Pohon zakum. Bila Nabi memberitahu yang penghuni neraka akan diberi makan zakum. Oh, okey. Ya, waktu Isra Mi'raj tu kan ada Nabi melawat neraka dan ada pohon zakum dan Nabi bagi tahu mereka mengejek. Mereka mengejek. Macam mana pokok boleh hidup dalam api? Mereka kata Nabi bohong atau sudah gila. Dan maklumat ini sebagai ujian. Maklumat ini sebagai ujian. Kami tidak menjadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Bahawa yang dimaksudkan dengan penglihatan dalam ayat ini ialah pemandangan yang diperlihatkan kepada Nabi di malam Isra'. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Quran. Yang dimaksudkan ialah pohon zakum. Ini Imam Bukhari punya apa nama? Apa nama? Imam Bukhari punya dapatan. Apa yang didapat daripada ayat itulah. So, wasyadaratal mal'unah, apa yang Nabi nampak sewaktu Isra Mi'raj tu, dan juga pernyataan tentang syajaratul mal'unah, pohon zakum dalam Quran, mereka tak terima. Kan itu sebagai ujian, mereka tak terima, malah mereka ejek. Wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Apa saja berita yang sepatutnya menakutkan mereka, tapi hasilnya apa? Wa ma yaziduhum illa tughyanan kabira. Tidak menambah apa-apa melainkan kekufuran yang melampau. Kekufuran yang melampau. So, apa kaitan dengan di atas? Kan mereka nak mukjizat. Kalau kami bagi mukjizat pun orang dulu menolak. Dan contohnya tak payah orang dulu. Ni waktu Isra Mi'raj. Kami datangkan satu perjalanan yang cukup agung, cukup luar biasa. Tapi apa yang berlaku? Korang ejek. So, mukjizat macam mana lagi yang korang nak? Dan luckily, apa yang korang buat pada Nabi, kami tak terus azab tahu. Walaupun kami tunjuk mukjizat pada kamu. Kami tak terus azab. So, bukti macam mana lagi yang kamu nak? Kan, bukti macam mana lagi yang kamu nak? So, benda ni boleh relate pada kita. Kekaguman macam mana lagi yang kamu nak dari Quran sehingga akhirnya menjadikan kamu semakin taat pada Allah. Bila lagi, sampai bila lagi kamu nak berlengah-lengah untuk tidak benar-benar serius dalam ketaatan? Begitu. Kemudian, kan bila sebut tentang penolakan mukjizat, tentang kedegilan, tentang tughyanan kabira. Okey. Ya. Lepas Abu Jahal buat makan-makan. Ya, Abu Jahal lah dia punya apa nama? Dia punya orang paling dikehendaki tentang Isra Mi'raj ni. Kan dia yang start. Dia nampak Nabi bersandar dekat Kaabah awal-awal pagi. Kau besar Muhammad? Aku baru balik daripada perjalanan malam. Apa? Aku baru balik daripada apa nama dia tu? Daripada Aqsa. Kejap. Kau cakap kau baru balik dari Aqsa? Kau kejap, aku kumpulkan orang. Kau nak cerita tak? Itu start dia. Abu Jahal yang start. So, bila Allah bagi tahu tentang benda ni pada kita,
Allah nak kita sedar bahawa orang itu dia sedang dicucuk oleh syaitan. Orang tu tengah dikerumuni, tengah yanzaghu tu, tengah dicucuk oleh syaitan. Sebab ayat seterusnya adalah tentang iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jangan hanya melihat orang itu begini dan begini, dia enggan dan dia engkar. Jangan hanya melihat itu, tapi cuba lihat benar-benar ada musuh yang nyata. Nampak tak? Allah tak nak kita lari fokus. Ada satu fokus yang Allah nak kita benar-benar berlatih dan belajar tentang syaitan itu musuh. Sebab kita nak menguasai Al-Aqsa. Perjuangan kita ni panjang, lama. Allah tak nak kita exhausted. Bukan tak nak kita exhausted. Allah tak nak kerana kita exhausted tu nanti, maka kita lari fokus. Lari fokus. Allah nak kita fokuskan pada syaitan itu musuh. Kau nak kuasai Aqsa, tapi syaitan itu musuh. Kau nak kuasai Aqsa, syaitan itu musuh. Kau tak nampak syaitan tu, tapi dia sedang menghasut Israel, Zionis, orang Malaysia sendiri, orang di Palestin. Syaitan akan hasut itu semua. Jadi dalam perjuangan engkau nak sama-sama membantu Palestin, akan ada NGO yang dulunya beria-ia, tapi dia makin layu, makin layu, makin layu. Ada syaitan yang menghasut. Ada NGO yang begini dan begini. Kita akan dengar banyak cerita-cerita. Itu syaitan. Bukan orang tu syaitan. Tapi mereka, syaitan berjaya menghasut mereka. Ada nampak tak? Ustaz, Ya. menjelaskan Ustaz. Maknanya, kegagalan kita untuk membebaskan Palestin tu, Al-Aqsa ni, salah satu peranan dia adalah syaitan. Yes. Dia menghasut kita semula daripada segi yang pengifaknya yang sedang berjuang di sana untuk mati syahid semua, tapi perjalanan itu masih jauh, tapi kita sedar kita sedar secara halus syaitan bisikkan kita untuk menggagalkan kita untuk dapatkan Al-Aqsa tu, Ustaz. Betul tak Ustaz? Macam tu rezekinya Ustaz ya? Ya. So antara tema surah ni syaitan lah. Syaitan tu musuh. Dan okey, surah ni berapa ayat? Dia lebih kurang surah Kahfi. 110 surah Kahfi 111. Ini 111, surah Kahfi 110. 111 bagi 2. Kita baru saja melalui tengah-tengah ayat. 111 bahagi 2. Berapa? Sudah. Kalkulator, mana kalkulator? 56 macam tu Ustaz, lebih kurang. 56. Bahagi 2. 55, 56. Cuba tengok ayat 55. Setiap orang yang 55 tu setiap orang ada kelebihan sebenarnya. Dan yang 56 tu ambillah Allah sebagai pelindung, wali sebenarnya, jangan ambil wali selain daripada Allah. So bayangkan kalau kita tahu setiap manusia yang ada kelebihan, proses untuk bebaskan Aqsa tu mudah tak? Kita tahu setiap orang ada kelebihan dan ada peranan. Ui. Dahsyat. Tapi realitinya tidak semudah itu. Realitinya sebab kita ada musuh yang nyata tu, syaitan. Dan kalaupun kita faham, orang sebelah sana tak faham.
Kalaupun dia faham, kita mungkin terjerumus. Syaitan tu yang mengasut. Syaitan tu. So 12 peraturan tu dia bukan sekadar hubungan kita dengan manusia. Tapi kan ada innamal mubazirin. Supaya kita mengelak daripada gangguan syaitan. Ya, benda-benda basic dalam rumah. Contohnya membazir. Sebab semua tu akan mengganggu. Semua tu akan jadi punca. Kita tak fokus, kita lari. Ialah kita tak fokus pada syaitan sebagai musuh. Komprehensif. Komprehensif. Surah ni dia melengkapkan apa yang sangat kurang pada hidup kita. Dan ayat 61. Tadi Allah sebut tentang syaitan musuh ke atas. Kemudian kita lalui ayat 55. Kan syaitan musuh tadi tu ayat berapa? 53. 53. Kemudian ayat 55. Semua manusia ada kelebihan. Setiap Nabi ada kelebihan. So kalau kata setiap Nabi ada kelebihan, Bani Israel dia ada banyak Nabi. Which is dia juga banyak kelebihan. Allah tak kata Yahudi itu musuh. Dan tak pernah kata Yahudi itu musuh. Syaitan itu musuh ya. Tapi selama ni kita menganggap siapa musuh? Lama. Tepuk tangan syaitan. Tepuk tangan syaitan. Tepuk tangan. So, ya, syaitan dah lama menang. Dah lama menang. Kita je yang Kemudian Allah kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Perjuangan yang kamu sedang lalui ini kita anggap Zainis itu musuh. Okay, perjuangan yang kita lalui ini panjang. Ketamadunan manusia ini panjang. Tapi dia bermula daripada itu. Kenapa syaitan menganggap kita ini musuh? Dia bermula ini. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami arahkan kepada malaikat, kamu semua sujud pada Adam. Ayat tu tak sebut iblis. Ayat tu sebut malaikah. Sedangkan iblis bukan malaikat. Tapi pada arahan usjudu sebut kamu semua, sujudlah kamu semua. Kamu semua tu meliputi iblis sekali. Kerana majoritinya yang ramainya waktu tu malaikat, Allah hanya sebut lil malaikah. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami arahkan malaikat untuk sujud pada Adam, fasajadu, lalu mereka sujud. Selepas arahan sujud, mereka terus sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Qala. Dan dia kata, A'asjudu liman khalaqta tina? Patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan dari tanah? Kan? Patutkah aku sujud pada orang yang kau cipta dari tanah? Itu ayat apa tu? Takabur, sombong. Ayat takabur. Merasa diri lebih. Kan? Mereka merasa diri lebih. Ayat 55 tadi Allah kata, setiap manusia ada kelebihan. Setiap manusia ada kelebihan. Dan sekarang ni iblis kata, aku lebih. Macam mana nak harmonikan tu? Allah kata, setiap manusia ada kelebihan. Tapi iblis kata, aku lebih. Salah ke? Kita patutkah aku sujud pada dia sedangkan aku lebih? Nah, iblis dia rasa
lebih dengan menghina Nabi Adam daripada tanah. Kita tak boleh, kalau kita rasa kita lebih, kita tak boleh hina orang lain. Yes, exactly itu yang Allah nak. Allah kata kita ni lebih. Tapi walaupun kita lebih, kita tak ada hak untuk menidakkan orang lain. So, kalau kita tengok komen daripada Puan Nurul Ain tu, kita anggap Zainis musuh. Bila kita anggap Zainis tu musuh, kita akan anggap kita ni lebih berbanding dia. Dia itu teruk. Alamak. Oh, lain lah. Lain. Lain cara Quran nak kita faham. Tentang manusia, tentang kemanusiaan. Tentang musuh sebenar. Tapi Ustaz, diorang memang jahat. Kita bina tak repo-repo yang sepatutnya. Diorang memang jahat. Diorang jahat tu sebab kita lemah. Diorang jahat tu sebab kita lemah. Bukan kita tak tahu sejarah Yahudi pernah bernaung di bawah kerajaan Islam. Salahuddin, dia bebaskan Aqsa. Di dalamnya ada Kristian, ada Yahudi. Boleh dia patuh. Kan? Dia boleh patuh di bawah kerajaan Islam. Macam mana nak memecahkan hegemoni apa? Apa dia istilah tu? Macam mana nak memecahkan monopoli mereka? Mereka jadi zalim, jadi jahat sebab mereka rasa mereka ada kuasa. Sekarang kita nak rampas kuasa tu daripada orang gila. Mereka gila berkuasa. Kita ni sepatutnya kita jadi kuat supaya kita boleh rampas kuasa tu dan mereka tunduk. Apa yang Nabi buat di Madinah? Bukan tak ada Yahudi kat situ. Bukan mereka tidak melampau. Tapi Nabi berjaya buat undang-undang sama-sama setuju. Bila diorang langgar, halau. Tapi kita dalam Malaysia, orang pijak perlembagaan kita pun kita masih, ya okey. So ada sesuatu yang kita tak tahu daripada mana, tapi perlu buat sesuatu tentang kefahaman. Siapa musuh, bagaimana sikap pada manusia, apa perlu buat pada manusia yang begini. Which is Allah dah pun bagi panduan. Selengkapnya. Ya. Dan mereka, kita tahu mereka suka ambil kesempatan dan kita pula tidak bertindak apa-apa. Betul, betul. Bermula daripada iblis tidak sujud. Iblis, dia rasa dia lebih. Merasa lebih bukan tiket untuk merendahkan orang lain. Qala asjudu liman khalaqtatina. Dan benda ni susah, tuan-tuan. Susah. Susah. Well, ingat saya tak rasa lebih ke? Isteri saya magistrate kot. Tapi rasa tu, melihat orang lain lebih rendah, itu ujian tu. Susah. Lagi-lagi kalau makan dekat restoran. Pantang waiter lambat sikit hantar. Kau ingat kau siapa? Aku bayar tau. Aku ada duit lah nak bayar. Alamak. Susah.
Dan itulah kita punya struggle. Dan Allah lihat struggle kita tu. Wallahu a'lamu. Tadi Allah kata apa? Wa rabbuka inna rabbaka ahata bin nas. Inna rabbaka ahata bin nas. Allah tahu struggle kita tu. Struggle berhubung dengan manusia, dengan China, dengan India. Allah lihat semua tu. Allah lihat. So, kadang bila kita berhubung dengan manusia ni, apa yang kita harapkan? Kalau boleh sekonyong-konyong mukjizat besar datang supaya diorang nampak dan diorang beriman. China dan India di Malaysia. Itu struggle kita kan nak berdakwah ni. Kalau boleh bukti besar tu datang. Tapi Allah kata, kami dah turunkan. Malah mereka bertambah tughian dan kabira. Illa tughian dan kabira. Sebab ada syaitan. Kamu perlu perbetulkan diri, perbetulkan dulu pasukan kamu, menjadi tentera yang betul dan baik, kan jadi hamba Allah yang betul, barulah bantuan itu akan tiba. So, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Ini throwback. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Dan dia berkata lagi, iblis teruskan dialog dia. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Cuba beritahu aku. Ini orang yang kau muliakan lebih dari aku. Apa maksud iblis? Orang ini dimuliakan lebih dari dia. Apa maksud iblis? Orang ini engkau muliakan lebih dari aku. Kenapa iblis boleh rasa macam tu? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Punca dia, Allah umumkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan khalifah itu kan banyak maksud. Antaranya ialah yang kita selalu gelar sebagai jawatan khalifah. Sedangkan maksud asal khalifah apa? Berketurunan. Waris mewarisi. Khalifah, orang kat belakang. Dia mewariskan kepada orang belakang. Tapi kita fahami sebagai ini jawatan khalifah. Khalifah itu berketurunan. Macam mana boleh timbul jawatan? Sebab selepas Nabi, Khalifah Abu Bakar. Khalifah itu dia ambil tanggungjawab. Dia mewarisi tanggungjawab. Itu yang disebut khalifah, bukan jawatan. Tapi kita sudah salah faham. Ini jawatan. Iblis pula menanggap itu sebagai privilege. Engkau muliakan dia berbanding aku. Dia nak rebut yang namanya khalifah ni. Iblis nak rebut jawatan khalifah. Nak rebut privilege itu. So, dia menanggap khalifah yang diberi kepada Adam, ini satu keistimewaan. So, apa beza kalau saya berniaga, Kak Liza berniaga kat sebelah, hari Jumaat, kedai Kak Liza penuh. Dan Jumaat minggu depannya saya hantar santau. Apa beza saya punya perangai dengan iblis? Sama. Tak boleh tengok orang lain senang. Orang masuk penjara pun kita duk cakap lagi sampai sekarang. Walhal, dia bukan dapat kesenangan, dia dapat kesusahan. Cuma saya pelik. Tak tahu kalau tuan-puan ada yang saudara mara yang kerja dengan Maybank. Saya baru tanya anak saudara.
Semalam pagi, Maybank ada masukkan ada masukkan duit dekat akaun saya atas tajuk refund. Dan nombor kereta terdahulu, kereta yang dah lama jual. Kemudian pagi tadi, Maybank yang sama, dia ambil balik duit tu atas tajuk sama, refund. Kalau masukkan warna hijau, kalau keluar warna merah. So rupanya Maybank, pihak bank, dia boleh masukkan duit dan keluarkan duit ikut suka dia, walau tanpa consent dari kita. Okay? So sekarang, kalau idea ni boleh terjadi pada saya, 42 juta masuk dalam akaun dia, dan seorang Perdana Menteri ada cek akaun ke? Dia tak ada masa nak cek akaun, dia beri pada orang yang dipercaya untuk cekkan. Dan orang tu tak buat seperti mana apa yang dia nak. Bank boleh masukkan, boleh keluarkan. Tapi jumlah 42 juta tu yang orang, takkanlah dia tak perasan. Semalam saya tak perasan masuk dan keluar tu. Saya sangat banyak masa, saya boleh cek hari-hari akaun saya. Perdana Menteri? Oh, bank boleh buat begitu. Tak ada mesej, tak ada pemakluman, notification, tak ada. Kenapa dia buat macam tu lah, bank? Jeng. Saya dalam dilema sekarang ni. Apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa perlu dimasukkan tiba-tiba tarik balik keluar jumlah yang sama? Dia saja nak memberi harapan palsu ke apa? Dunia tipu-tipu. Untuk rekod dekat akaun saya ke? Betul Hakim vote 5-0. Tak, tu hipotesis je. Hakim yang dah jatuhkan hukuman tu, itu kita setuju. Kenapa sampai ke bank tadi tu? Oh, tu. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Apakah kamu, apa pertimbanganmu sehingga melihat dia lebih mulia? Karramta. Tu, karramta alayya. Dia lebih mulia dari aku. Manusia ni dia suka mengejar kemuliaan. Makhluk suka kejar kemuliaan. Karramta. Lebih. Dalam surah apa tu? Yang fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Surah Fajar. Iblis menanggap khalifah itu sebagai mulia. Privilege. Mulia. Kerana dia salah tanggap. Maka dia buat kesimpulan sendiri. Kenapa Allah tak betulkan salah tanggap dia tu? Kenapa Allah tidak betulkan salah tanggap dia? Kenapa Allah tidak jidal dengan dia? Hei, kau jangan fikir macam tu. Kan? Allah beri peluang untuk dia belajar. Sehingga dia buat keputusan sendiri. Lain akhartani ila yaumil qiyamah. Kalau engkau panjangkan hayatku sehingga hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku akan ahtanikanna. Disebut situ memancing, menyesatkan. Dia akan hasut. La ahtanikanna.
Apa kata akar la'ah tanikan ni? 62. La'ah tanikan. La'ah tanikan ini dari hanaka, bermaksud langit-langit dalam mulut. Oh lama. Ahtanikanna atau ihtanaka sesatkan. Kata akar dia hanaka bermaksud langit-langit dalam mulut. So tu kita sebut tahnik tu, tahnik mengenakan manisan dalam langit-langit tu kan. Bukan main pusing di dalam mulut bayi tu. Kenakan langit-langit dia. Ini dah lah tak tahu apa-apa, kita tahnik ni guna jari ni. Jari apa ni? Jari kelingking. Kita kunyah kurma tu, kurma ke apa benda yang manis, kunyah. Kita ambil dan masukkan dalam mulut bayi tu, bukan pusing-pusing. Masukkan kenakan dekat langit-langit dia je. Dan langit-langit bayi tu pendek je. So, mulut bayi masukkan, kenakan macam tu. Tahnik tu. Jangan guna ibu jari. Ibu jari kaki pula. Tu kalau Jawa kata kelolotan. Sesak nafas bayi tu nanti. So digunakan dalam ayat ni untuk bermaksud menghasut seperti menarik mulut dan hidung. Wih. Macam tu sekali iblis nak buat kita. Sampai kita ikut macam tarik hidung tu. Tarik hidung. Tanikan tali yang mengikat mulut kuda supaya dia ikut arahan penunggang. Kuda tu masih mulia kalau lembu. Kan? Tarik hidung lembu. Kambing. Maksudnya dia nak sesatkan anak cucu keturunan Adam. Kenapa sebut anak cucu dia? Sebab Adam sendiri tidak boleh disesatkan kerana Allah jaga. Kerana kalimah khalifah. Adam berketurunan. Oh, ada keturunan. Kau tunggu. Sebab aku kena macam ni, aku akan sesatkan anak cucu kau. Sepatutnya satu yang buat kita susah, satu orang. Kenapa nak libatkan keturunan dia? Oh, rupanya iblis sangat berdendam. Cukuplah satu generasi disesatkan? Tak, setiap generasi. Tuan-puan, susah tuan-puan. Kalau kita berhadapan dengan manusia yang begitu. Tak dapat kita, anak cucu kita, dia akan susahkan. Itu baru musuh. Itu musuh sebenar. Itu musuh sebenar. Kita pun kalau berperang, paling tidak satu generasi je. Generasi kedua, ketiga dah tak dah. Dulu Jepun menjajah berapa banyak negara. China, dan kemudian pada dunia moden ni masih lagi ada seremoni yang memperingati korban perang dulu. Malah tutup pula kerajaan Jepun bayar hamba seks perang yang terkesan. Well, hanya satu generasi. Generasi seterusnya dia tak minta bayar dah. Generasi ketiga, keempat dah tak dah. Tapi iblis sejak Adam sampai pada kita sekarang ni, berapa ribu tahun dah tu, berapa generasi dah, dia tak lepaskan. Tuan-tuan, ini punya level dendam
Hai, gila. So, kalimah ihtanaka juga digunakan bila belalang makan semua tanaman pada ladang. Belalang juta tu bila dia makan sampai habis. Dia tak membazir macam kita. Dia makan sampai habis. Kita pula kena kan? Dia makan sampai habis. So, iblis dia akan guna apa cara sehabisnya untuk sesatkan anak Adam. Maknanya dia akan cuba habiskan semua yang baik. Semua kebaikan dia kalau boleh tak ada nil, zero, kosong. Habis. Dan tinggalkan yang buruk. La ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Dia sesatkan semua, ditinggalkan sikit aja. Nabi Nuh riwayat kata 88 orang je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah 188 je berbanding ribuan penduduk Mekah. Ada yang dah beriman. Lalui Isra Mi'raj. Tak, dia jadi ingkar kufur semula. La ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Dia akan cuba sedaya upaya. Dan sekarang Allah bagi tahu musuh anda ni macam mana dia punya dendam. Macam mana dia punya kesungguhan. Dan takkan kita nak lewa-lewa je. Tak bersungguh. La ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Dan dia tak lepaskan seorang pun. Allah biarkan iblis bertindak begitu, kekal salah faham, kekal dalam begitu, kerana Allah tahu hati dia bagaimana. Dibiarkan. Ya. Determine. Dia tak akan makan nasihat dah. Fui. Qala adhhab. Kemudian Allah perintah. Keluar. Pergi. Faman tabi'aka minhum. Siapa yang ikut? Fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Siapa yang ikut engkau, maka neraka Jahannam itu balasan untuk kamu dan balasan itu cukup, mawfura, memadai itu. Siapa yang ikut engkau, minhum, daripada mereka. Oh, rupanya seramai-ramai yang iblis sesatkan ini, sebahagiannya daripada mereka yang ikut masuk neraka. Ada sebahagian yang sesat, didatangkan Rasul, bertaubat dan selamat. Mula-mula iblis sesatkan ramai, kecuali sedikit Nabi dan Rasul. So daripada ramai-ramai ini, minhum, sebahagian mereka, Allah tak kata masuk neraka tau. Allah cuma kata, fa inna jahannama jazaa'ukum. Sesungguhnya balasan Jahannam itu cukup untuk kamu. So ada yang ikut iblis, yang bila disedarkan tentang neraka dan syurga, dia meninggalkan. Dan iblis punya permohonan tu Allah bagi. Qala izhab, pergi. Allah tak tahan, tak, pergi.
Macam mana tu? Sebab Allah sudah beri alat. Allah dah beri hidayah. Allah beri bebas. Allah dah beri merdeka engkau dekat dunia ni. Beri engkau pilihan. Beri alatan-alatan yang cukup. Beri Nabi dan Rasul. Beri kitab. Beri musuh. Sekarang kau godak sendiri. Bahannya dah ada. Thermomix dah ada. Kau buat. Kalau dalam dia punya dia punya resepi tu buat bahulu, yang jadinya kuih lapis, tu aku tak mau tahu. Yang penting kau buat atas pertimbanganmu. Aku sediakan semua. Begitu sunnatullah. Allah tak campur tangan. Sebab Allah beri kita kurniaan yang begitu istimewa, luar biasa, kemampuan untuk memilih, berfikir, bertafakur, ingat. Itu kemampuan tu ada. Dan Allah beri. Dan sudah 10.32, kemampuan untuk berhenti tu ada. Dan kita berhenti. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah Ustaz, memang belajar baik syaitan ni memang sebenarnya gerun banyaklah, sebab tu ada buku kitab Talbis Iblis tu, daripada sekecil-kecil orang sampai sebesar-besar jawatan, semua akan kena. Tak ada seorang pun yang tertinggal sebenarnya. Jadi itulah pentingnya sebenarnya kita belajar macam ni, tapi bila belajar macam ni, kenalah kat datang hidup sendiri kan Ustaz, kami yang mak-mak dalam rumah ni. Allahu Akbar. Aduh, ada sahabat-sahabat nak tanya soalan apa-apa ke Ustaz? Refleksi Ustaz. Hari ni Ustaz kata surah Al-Isra ni berkaitan dengan musuh yang nyata. Memang betul Ustaz, ni satu je musuh kita, iaitu syaitan. Mati-matian kita ni kan bermusuh dengan sesama anak Adam kan, satu putus silaturahim, putus ukhuwah, tak nampak. Tapi kita dah belajar, tapi kadang-kadang kita terlalai, kita babas juga Ustaz, benda tu berlaku juga, tapi sentiasa diberi peringatan lah kan, dalam dia kita duduk bagi semua Al-Quran ke apa semua tu. Adalah reminder daripada Allah. Kata terfakurlah sekejap. Tapi lalu lupalah kan. Sampai kan bila dalam surah Al-Isra ni kita dah tahu je surah ni berkenaan dengan pembebasan Al-Aqsa. Dia punya main point dia sebenarnya kan musuh kita adalah syaitan. Kenapa kita tak biar lagi dapat Al-Aqsa kan? Yang kita sendiri pun tak lepas lagi, kita pun masih mengikut lagi. Kita masih nak putus rahim lah, masih macam-macam sebab kita buat lagi. Sebab syaitan tu juga dia nak sesatkan kita. Jadi dia bagi kita jadi macam tu lah. Bila kita macam tu, kita rasa kita lebih hebat daripada orang tu. Sebab tu kita jadi takut. Pasal tu lah. So lah, hari ni kita dapat satu point dia syaitan musuh yang nyata. Maksudnya selepas-lepas tu pun kaitan syaitan juga kan, pembaziran. Ayat 17 ke? Ayat 17 tak salah. Ayat 17. Ustaz, Masya Allah Ustaz. Subhanallah, ni kita kena ketuk paling Ustaz. Syaitan tu sebenarnya yang menyebabkan kita ni. Tapi kita nampak orang lain, kita nampak Zionis, kita nampak manusia ni lah kan, yang pemerhati kita, yang mana kita suka bermusuhan kita lah musuh kita. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Bila Ustaz kita faham ayat 53, ayat 55 tu setiap orang ada kelebihan tu sebenarnya. Tapi kita pandang orang tu kurang daripada kita. Tu perangai siapa tu? Tu Kak Harlina macam ada nak cakap sesuatu. Ustaz, hari cuti boleh lah on camera. Cuma macam dalam beberapa ayat sebelum ni kan banyak kan ada perkataan apa tu ajil ataupun takjal tu kan. Kita ni terlalu macam cepat nak mendoakan keburukan pada orang kan. Kita masa Zionis buat serangan ke apa, kita kata Jahannam Yahudi, apa ni, hancur Yahudi dan sebagainya. Tapi kita sendiri tak memuhasabah diri kita. Kadang-kadang sifat Yahudi tu pun ada dalam diri kita, so kita tak ikut pun. Sama macam yang 12 saranan tadi tu,
Memang diturunkan mula-mula dikatakan benda yang sama dah terkandung dalam 10 Commandment dalam Lauh Nabi Musa untuk kaum Yahudi lah. Yang So kalau tahu. kita tak ikut Al-Quran yang summarizekan semuanya lengkap kan. So kalau kita tak ikut, kita sama je macam diorang sebenarnya. Tu je lah Ustaz nak tambah sikit. Dan Ta'jal, lagi ajil. kita bernasib baik setiap tahun, tiap kali Ramadan, malam-malam ganjil, malam-malam 10 malam terakhir di Mekah, Madinah. Antara doa kita ialah hancurkan Yahudi. Kan? Kenapa benda itu tak makbul dan Allah tak bertindak? Sebab kita belum menepati, belum benar faham kehendak sebenar. Kehendak sebenarnya itu. So, dia tidak terhad pada kita yang baru tahu hari ini. Rupanya orang-orang di sana, banyak lagi orang yang benar-benar belum faham. Apa sebenarnya? Kenapa Allah ulang syaitan musuh yang nyata, syaitan musuh yang nyata? Ustaz, penting sebenarnya kita jangan lupa zikir pagi petang tu. Allahumma animal ghaibi wa syahadat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uftana min tahti kan. Sebenarnya penting sebenarnya kita doa tu setiap arah syaitan datang. Allahu Akbar. Okay, ada soalan. Dia kata bagaimana manusia yang jual iman dengan syaitan? Boleh jelaskan? Okey. Ada ayat yang sebut begitu. Dia ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila, itu ayat yang lain. Tapi dia ada sebut tentang menjual iman, menjual iman dengan syaitan. Dia macam ni. Ada dakwaan Zainis ni, ada kumpulan yang dia ini kalau kita sebut istilah dalam Quran adalah minal jinnati wan nas, kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan yang bertopengkan manusia. Sebab kenapa dijual iman dia pada syaitan, ataupun kenapa dia sanggup jual diri dia pada syaitan? Pertama, syaitan tunjuk pada dia, sua pada dia tentang dunia. Syaitan kan dia boleh hias dunia. So syaitan hias pada dia dunia. Maka dia nakkan dunia tu. Ustaz, yang tu kan yang syaitan meletakkan dunia di hadapan matanya tu. Ya, syaitan tawarkan pada dia dunia dan dia nak dunia tu. Kemudian syaitan juga dia berupaya memberikan janji-janji yang sangat menggiurkan. Well, Nabi Adam juga termakan pujuk rayu dia. Dia bukan sekadar janji, dia pujuk dan rayu. Which is kita sangat lemah, terutamanya lelaki, lemah terhadap pujuk rayu isteri. Isteri tidak terlatih seperti syaitan merekrut syaitan yang lain untuk memujuk rayu. Itu pun kita dah termakan pujuk. Kan 5 tahun sekali kita cukup mudah termakan pujuk. Kemudian 5 tahun sengsara. Well, tuan-puan fahamkan. So, dengan pujuk rayu ni, dia bukan sekadar kita boleh gadaikan dunia. Kita gadai akhirat sekali. Kita bukan gadaikan iman. Kita gadaikan akhirat. Sebab manusia, dia tadi Kak Har kata tentang ajil. Kita gopoh gapah. Itu sifat manusia ni.
Dia nak segera. Dia nak segera, dan bila dia nampak benda tu dapat dengan segera, well, syaitan dia boleh hias dunia. Dia nampak perkara tu segera dan terbukti. Makan riba ni kau untung, terbukti nampak untung tu. Kau klik ni nampak dah porno tu, terbukti, dah terbukti. Maka apa salahnya? Inilah nikmat yang aku cari. This is the heaven. Inilah yang aku cari. Sebab syaitan akan bisikkan kalau kau buat macam ni, kalau inilah kau rugi. Yes, instant gratification. Segera. Segera. Sebab tu dia boleh jual iman dia dengan syaitan. Malah, jual iman ini, dia bukan kaya atau miskin. Dia bukan soal kaya atau miskin. Kaya atau miskin tu alat. Ada orang miskin yang sanggup jual iman beralasan, kalau saya tak buat macam ni Ustaz, saya tak ada apa nak makan. Kalau saya tak melacur Ustaz, saya tak boleh nak sara hidup saya. Kan 12 peraturan tu. Kalau saya tak buat macam ni Ustaz, mak saya naik kepala. Kalau saya tak bunuh dia Ustaz, dia bunuh saya. Kan 12 tu semua ada campur tangan syaitan. Dan kita sanggup jual iman kita untuk langgar 10 commandment, 12 commandment yang kita dah baca. Boleh. Sebab kita nak instant gratification. Kan saya pernah bagi contoh, kalau saya jual rumah dan tanah. Sekian-sekian di lot, tanah 12 ekar, ada rumah banglo, 30 bilik, saya nak jual 20,000. Saya nak jual 20,000, tapi tuan-puan kena bayar pada saya sekarang ansur-ansur. Rumah tu boleh dapat 100 tahun lagi. Nak tak? Ataupun saya tawarkan rumah 120,000, lebih kecil daripada itu, anda boleh dapat sekarang, bayar nanti. Kita akan buat pilihan kedua. Sebab kita nak sekarang. Syurga tu Allah tawarkan sekarang ke nanti? Nanti. Nanti. Tapi sebab kita nak sekarang, kita abaikan yang lain. Dahsyat. Syaitan dia goda melalui tu kelemahan kita. Nak segera, nak sekarang. Nak sekarang. Dunia kita kan sekarang. Dunia kita ni sedang menuju kepada sekarang. Dan ada gerakan di barat yang mereka cuba untuk macam nak jelaskan. Okey. Dunia kita ni sangat laju, dia nak sekarang dan sekarang. Ada orang yang dapat untung, dapat like dan view dia punya video YouTube, dia tontonkan, dia buat rakaman kehidupan dia seperti dulu. Ramai orang like sebab orang rindu kehidupan macam tu. Apa dia? Kalau dia nak mash potato, dia mulakan dia punya video tu daripada dia petik buah potato, dia kupas satu-satu, dia lenyek pelan-pelan. Setiap kerja tu dia buat. Sedangkan sekarang ni kalau nak mash potato, order sajalah Grab. Kan cepat. Tak. Dia nak kehidupan yang dulu. Slow, satu-satu. Dan cara beragama sepatutnya begitu. Slow, satu-satu. Sebab kerana kesegeraanlah, maka ramai orang yang nak instant gratification tu, yang nak digelar tuan guru, yang nak digelar itu dan ini, maka keluarlah fatwa yang macam-macam, yang bukan-bukan, yang hewaya, yang akhirnya menyesatkan umat, membantu kerja iblis dan syaitan untuk sesatkan orang lain.
Betul lah Ustaz. Allah dah cakap manusia ni sifat dia ajula. Ya, Tergesa-gesa. tergesa-gesa. Hmm. Dah lah, jom kita bercuti. Saya hari ini dengan isteri nak bekerjasama untuk menyelesaikan keperluan rumah tangga. Nak pergi basuh baju. Baju dah bertimbun. Baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Kesian Ustaz pun dah kita lewat banyak dah ni. Terima kasih Ustaz layan kami hari cuti ni kan. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih adik-adik. Hari ini cuti dapat bersama. Hari ni kan orang kerja cuti bolehlah join. Bolehlah join dengan Karina. Sahabat kelas ni, hari merdeka kan. Okey, Liza. Nice to Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute tu Kak Syeda. Oh sorry. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan sesi seterusnya esok pagi bersama dengan Ustaz Mustafa Suki dengan itu pun kena ketuk pada juga tu kan. Terkejut je kena kan. Hari ni pun terkejut, esok pun terkejut. Allahu Akbar. Terkejut kita ni. Maknanya kita kena memang sentiasa perlukan sesuatu hammer lah daripada ustaz-ustaz untuk menyadarkan kita bahawa syaitan adalah musuh yang nyata. Bukan orang yang kita bukan orang yang musuh yang kita kan. Nak faham benda Peringatan kena dapat setiap hari kita ni. Kalau tidak nanti kita lupa. betul dah. Tapi nak duduk rajin ilmu tu punya dah payah kan. Punya dah rasa macam-macam kekangan itu ini semua kan. Ada je kelas-kelas online semua. Tapi kan pilih-pilih, memilih-milih itulah inilah semua. Padahal kan dia dapat peringatan tu rasa macam kecil sangat. Penting sekali. Sedar tadi itu sikit. Okay, sahabat-sahabat semua insyaAllah kita lagi sepagi bersama dengan Ustaz Mustafa Suki. Dosa yang diremehkan. Masyarakat banyak tak tahu pun. Besok sidang akhir kita bersama Ustaz Mustafa Suki. Kalau dapatkan link-link untuk kuliah tu boleh join yang saya share dekat ruang chat tu ya. So dengan itu saya akan sesi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita breakfast dulu tadi, Anis cakap tak sempat breakfast lagi tadi kan. Jom kita breakfast dulu. Tak sempat breakfast lagi. Okay.